Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ni cikgu nak ajar kertas 3 ya, Pulau Pinang. Okey. Cikgu akan letakkan semua ya kertas soalan beserta jawapan di dalam link ya. Nanti boleh tengok dekat link tu ya. Okey. So hari ini kita tengok kalau kita tengok pada soalan ini, okey, yang penting bila kita masuk ke paper 3, okey, yang penting kita kena highlight dulu soalan ya untuk fahamkan. Di rajah 1 menunjukkan 3 set iaitu set 1, set 2 dan set 3. Susunan radas untuk satu eksperimen untuk mengkaji apa? Mengkaji kesan kepekatan terhadap kadar tindak balas antara marmar dan asid hidroklorik. Jadi kalau kita perhatikan ya, dekat sini kita ada set 1. Okey, set 1 ni dia menggunakan kepekatan asid 0.1 dan selepas 8 minit okey ada perubahan yang berlaku ya, di mana kalau kita tengok ya, okey, bacaan awal adalah 150.7011. Jisim jisim satu set eksperimen ni. Okey, jisim sebab kita masukkan 2 gram. Semua eksperimen ni kita masukkan, kalau kita tengok ya, eksperimen 1 pun 2 gram, eksperimen 2 pun, kalau kita tengok sini ya, eksperimen 2 pun 2 gram ya, 2 gram. Eksperimen 2 okey, eksperimen 2 pun 2 gram ya. Okey. Tapi dia menggunakan 0.5 mol ya. Okey, eksperimen 3 juga dia menggunakan 2 gram marble ya, tapi menggunakan kepekatan 1 mol decimeter kubik of acid hidroklorik. Jadi kalau kita perhatikan berat keseluruhan ya eksperimen ini untuk set 1 adalah 150.7011. Okey, kalau kita tengok akhir dia dah tinggal 150.6392. Maksudnya selepas tindak balas, ni sebelum, ini selepas ya. So selepas tindak balas berlaku pengurangan jisim ya. Maksudnya kenapa berlaku pengurangan jisim tu? Pengurangan jisim bahan tindak balas iaitu reaktan. Sebab kita tahu reaktan tu, eksperimen ni adalah antara kalsium karbonat okey bertindak balas dengan asid hidroklorik. So dia adalah bahan tindak balas. Kalau kita tengok berlaku pengurangan bahan tindak balas ya, daripada 150.711 sehingga menjadi 150.6392. So kita dapatlah produk dia, iaitu produk dia adalah kalsium chloride okey tambah CO2 dan tambah water. So ini adalah hasil tindak balas. So berlaku pengurangan. Dia kalau kita nak tahu berapakah pengurangan yang berlaku, 150.7011 tolak dengan 150.6392. Maksudnya ini adalah kawasan bahan tindak balas. Ini adalah kawasan ya hasil tindak balas. Kan? So kita tolak lah ya. Okey, kalau kita tolak tengok berapa, sebab dia menggunakan kepekatan asid yang kurang pekat ya. 150.7011 tolak dengan 150.6392. So kita akan dapat pengurangan jisim ya. Okey, so kita akan dapat sini 0.0619 ya, pengurangan dia apabila menggunakan 0.1 mol decimeter asid hidroklorik ya. Bahan tindak balas beratnya 150.7011. Selepas berlaku tindak balas ya, kita tengok
pengurangan dia. Ya, dalam masa 8 minit. Okey, tengok eksperimen yang kedua pula. Sebab satu ni kita menggunakan asid yang lebih pekat. Bila menggunakan asid yang lebih pekat, ya, dalam masa 8 minit tu, kenapa masa sama dalam masa 8 minit tapi pengurangan tu berbeza. Jadi pengurangan dia agak perlahan. 0.0619 gram kan. Yang ini pengurangan dia. Okey, kita tengok 150 kan. Okey, kalau kita tengok pengurangan dia. Ni pengurangan dia 0.1488. Maksudnya kita nampak perubahan dia. Ni perubahan. Okey, perubahan dia. Cepat atau lambat. Ya. Kalau nampak perubahan tu besar, perubahan jisim tu besar. Ya, perubahan jisim tu besar, maksudnya dia menggunakan kepekatan yang tinggi lah. Sebab bila kepekatan yang tinggi, tindak balas tinggi, jadi perubahan jisim tu ya lebih besar. Perubahan jisim yang sangat tinggi berlaku di kawasan yang berkepekatan tinggi, ya. Okey. So dia suruh, jadi bila kita dah tafsir tu, maksudnya lagi faktor kepekatan mempengaruhi lah, ya. Bila kita menggunakan kepekatan yang tinggi dalam masa yang singkat, hasil tindak balas akan menunjukkan hasilnya dan akan berlaku perubahan jisim yang sangat besar dalam masa 8 minit. Ya. Jadi kalau kita nak tindak balas tu cepat, kita kena menggunakan kepekatan yang tinggi. Okey, first soalan, record the mass into 2 decimal place. Okey, jadi kita dah tengok soalan ni dia nak 2 decimal place. Jadi record lah bacaan dia. Ini sangat senang, ya. Okey, tulis dekat ruangan yang disediakan. Tengok saja atas tu, okey, jawapan dia, okey. Okey, so dia nak 2 decimal point. So ikut saja 150.70 gram. Unit kena ada. Kan? Lepas tu ni 150.64 gram. Okey. Yang ini 150.70 gram. Kan? Yang ini 150.55 gram. Ya. Okey, yang ini pun senang. Dia nak 2 decimal point. 150.70 gram. Ini 150.47 gram. Okey, so kita dah selesai. Okey, construct a table. Okey, so table ni bila kita nak construct, okey, jangan ikut cikgu lah, ya. Buat dengan pembaris. Ya, buat cantik-cantik supaya pemeriksa tu tak adalah sakit mata, ya. Tengok kita punya sorry ya, cikgu tak boleh nak buat straight ni. Okey, so bila kita buat table, kita kena pastikan ada MV dan RV, ya. Okey, kita tahu kita mesti ada MV dan RV. MV adalah apa? Kepekatan asid hidroklorik, atau bahasa Inggeris apa? Concentration of hydrochloric acid, ya. Mol, unit kena ada dekat atas, siap-siap letak. Okey, ini dia punya MV. Okey, RV dia apa? Kalau kita nak tengok situ, RV dia dua, ya. Satu RV yang apa? Mass before and mass after. Jadi kita kena buat jisim sebelum, ni dia punya RV. Jisim sebelum eksperimen dan jisim selepas eksperimen. So pastikan kena ada ni MV, RV kena ada.
Okey, so dia punya MV dia ada berapa set eksperimen tu? Dia ada 3 set ya yang menggunakan 0.1 mol menggunakan kosong. So kalau dah ada unit dekat situ tak perlu unit di setiap kotak tu dah ya. 1.0. So catatkan bacaan dia atas tu ya. 150.70. Sini jadi berapa? 150. Salin betul-betul lah ya. Kita jawapan semua ada dekat atas tu, kotak atas. Transfer saja ke table ini. Okey, 150.70 dan 150.47. Jadi dapat jawapan macam tu. Jadi dapatlah korang semua 3 markah ya. Atas pun sama ya. Dapat 3 markah. Semua ni betul ditulis ya mengikut decimal point. Jadi yang ni kan semua ditulis dengan betul. Jadi dapatlah 3 markah juga kat sini. Ya, so kita akan dapat sini 3 markah ya. Okay, next. State one observation. Okay, kalau kita tengok observation dia, okay. Kalau tengok observation untuk eksperimen ini, satu saja dia nak. So kalau kita tengok memang nampak apa tu. Cikgu, kalau cikgu akan nampak ni. Ni ya. Ini kita panggil gelembung gas. Ya. Sebab akan keluar gas ini. Gas karbon dioksida. Jadi bila cikgu nak observation, janganlah sebut nama gas tu walaupun kita dah tahu. Sebab ni adalah observation. Apa yang kita nampak? So kita nampak gelembung gas. Ya, ataupun bahasa Inggeris dia bubbles ataupun gas bubbles produce. Ya, ataupun gelembung gas terhasil. Itu saja 3 markah. Ya. Okey, ada juga yang tanya cikgu, boleh tak jawapan mass reading of mass decreases? Okey, memang ya kalau kita tengok semua reading of mass dia semua menurun. So kita nampak lah. Jadi ini ada, tapi dia nak satu saja. So jawapan paling tepat ya. Jawapan paling tepat adalah inilah. Kita memang nampak ni memang 3 markah kita bagilah. Ya. Okey. So seterusnya. Okay, state the inference based on the observation in C1. Okay, so kalau dia nak observation ya. Okay, tengoklah inference. Siapa yang bagi jawapan gelembung gas terhasil? So what is your inference? So inference dia adalah gas karbon dioksida terhasil lah. Nama gelembung gas tu. Gas karbon dioksida terbebas. Okey, tapi kalau siapa tulis jawapan bacaan jisim berkurang. Okey, kenapa bacaan jisim berkurang? Kerana apa? Kerana asid dan ketulan marmar bertindak. Asid dan ketulan marmar bertindak balas. Itu sebabnya jadi pengurangan jisim. Set mana yang berlaku pengurangan jisim yang cepat? Bermaksud kadar tindak balas dia tinggi, dia menggunakan asid pekat. Kepekatan asid yang tinggi. Okey, yang ni senang saja. Manipulated variable. Dia suruh cari MV, RV. Senanglah. Okey, kalau MV memang kita obvious nampak. Cuba tengok dekat soalan tu pun memang MV dia adalah kepekatan asid hidroklorik ataupun concentration of hydrochloric acid. Okey, responding variable ni ada 2. Sama ada nak tulis jawapan respon dia adalah kadar tindak balas ataupun rate of reaction, ataupun boleh tulis jawapan dia apa? Perubahan
jisim. Ya, perubahan jisim. Ataupun kadar tindak balas lagi tepatlah ya. Okey, fixed variable dia senang saja. Kita boleh kalau kadar tindak balas ni, kalau kita sedang uji, kalau kita sedang testing kepekatan, kita tetapkan faktor lain tu, kita anggap faktor lain tu tetap. Contoh faktor suhu tetap. Ya, kita buat di tempat atau suhu yang sama. Ataupun kita boleh cakap saiz ketulan tu kena sama. Saiz dan jisim. Saiz dan jisim ketulan marmar ya. Okey. Siapa tak nak sebut nama ketulan marmar, boleh juga disebut kalsium karbonat. Ya. Jisim dan saiz dan jisim ketulan marmar kalsium karbonat tu kena samalah. Ya, dan juga kita menggunakan isi padu asid hidroklorik pun kena sama, tapi berlainan kepekatan kan. Isi padu asid hidroklorik, contoh kalau kita guna hidroklorik 1.0 yang pekat, kita guna 50 cm3. So asid yang lemah seperti 0.5 pun kita menggunakan isi padu asid sama, itu 50 cm3. Dia kena adil lah eksperimen tu ya. So temperature ataupun kita panggil size or mass of calcium carbonate and volume of hydrochloric acid. Okey, state 1 hypothesis. Okey, hypothesis ni mesti orang tengok dekat atas ni, kaitkan MV dengan RV. Okey, so mesti ada dia mesti ada direction lah ya. Kalau semakin tinggi kepekatan asid, apa akan jadi? Kalau semakin rendah, apa akan jadi? So itu dia punya direction. So kita gabungkan sentence MV dengan RV. So contoh yang paling contoh jawapan yang paling bagus adalah kita start dengan semakin RMV dulu. Ya, semakin tinggi kepekatan asid hidroklorik. Apa dia punya RV? Semakin tinggi kadar tidak balas ataupun semakin tinggi perubahan jisim ya. So bahasa Inggeris dia, the higher the concentration of hydrochloric acid, the higher the rate of reaction, ataupun the higher the concentration of hydrochloric acid, the larger the change in mass of calcium carbonate. Okey. Dia kata kalau kita modify using 0.8. Kalau kita modify using 0.8, predict the electronic balance reading after 8 minutes ya. So kalau kita tengok 0.8 ni, dia sebenarnya bacaan tu kalau kita tengok dekat atas, dia ada 0.1, 0.5 and 1.0 kan. Kalau kita tengok before and after ya. Kalau dia kata 0.8, jadi 0.8 tu di sini. Jadi dia tanya predict the balance after 8 minutes. So kita kena tengok nilai antara 150.55 dengan 150.47. Jadi jawapan dia adalah kalau 0.8 ni, macam mana kita nak predict? So kita boleh cakap apa? More than. Kita boleh sebut jawapan dia adalah more than 689 tetapi kurang daripada 150.5523 ya. Nyatakan operational definition. So operational definition ni mesti kena tahulah what should be done and what should be observed. So what should be done? Kalau kita tengok
Untuk eksperimen ini, you do. Apabila asid berlainan kepekatan, okay, what you do ya, bertindak balas dengan apa? Dengan kalsium karbonat ataupun ketulan marmar. Okay, what you observe? Perubahan jisim. Perubahan jisim berlaku selepas 8 minit. Okay. So, what you do, what you observe. So, apabila asid berlainan kepekatan bertindak balas dengan kalsium karbonat, okay, perubahan jisim berlaku selepas 8 minit. Ya. Wah, sorry. Okay. So, kita pergi ke ini pula. Sini ya. Okay. Write the chemical equation of high acid hydrochloric and calcium carbonate. Senang sajalah. Okay. Calcium carbonate react with hydrochloric acid. So, dalam ni kita ada Ca2+, CO3 2-. Ini H+, ini Cl-. So, gabungkan empat-empat ion ni. CaCl2. Ya, ini. Okay, Ca and Cl-. So, kita ada H, HNO, H2O dan kita ada CO2. Okay. So, kita kena balance kan. Kita tengok bagaimana kita nak balance. Sini ada 2 Cl kan. 2. So, letak sini 2 Cl. Okay. So, dah balance kan. Oh, ada 3. So, betul lah. Okay. So, sini adalah O Okay. Next. Classify. Ini senang sajalah. Okay. So, bila kita nak classify substance with more than 7. So, kalau dia more than 7 adalah alkali ya. So, soap lah, sabun and baking powder ataupun serbuk penaik. Okay, kalau yang last is acidic lah. Ya, iaitu carbonated drink and vinegar cukup ya. So, dapat 3 markah. Okay, next ini adalah eksperimen tentang electroplating ya. Mengapakah eksperimen penyaduran sudu besi kumpulan saya tak berjaya? Sambungan sudu besi dan kuprum pada terminal bateri adalah betul. Oh, patutlah penyaduran tidak berlaku. Anda menggunakan elektrolit yang salah. Right? Effect ya, mempengaruhi. Effect electroplating. Ya.